اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda penonton, khususnya muslimin muslimat yang dihormati. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan berkat. Ia mengandungi pelbagai fadilat yang tidak terdapat di dalam bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan juga sangat istimewa kerana di dalamnya terdapat satu ibadah yang hanya boleh dilakukan pada bulan tersebut, iaitu sembahyang sunat tarawih. Selaku umat Islam, kita ni sudah pasti tidak mahu melepaskan peluang untuk mengerjakan sembahyang sunat tarawih ini. Istimewa juga biasanya selepas sembahyang sunat tarawih disambung dengan sembahyang sunat witir yang sunat dikerjakan secara berjemaah dalam bulan Ramadan. Sedang pada bulan-bulan lain, sembahyang sunat witir tidak disunatkan dikerjakan secara berjemaah. Walau bagaimanapun, sekiranya sembahyang sunat tarawih dan sembahyang sunat witir ini terluput dikerjakan pada waktunya, adakah ia boleh diqada? InsyaAllah, persoalan ini akan dihuraikan dalam irsyad hukum sempena Ramadan kali ini. Pertama-tama, diterangkan dahulu kategori sunat apakah sembahyang sunat tarawih dan witir ini. Auda penonton, sembahyang sunat tarawih dan witir, kedua-duanya merupakan sembahyang sunat muakkadah, iaitu sembahyang sunat yang sangat dituntut ke atas umat Islam melakukannya. Dan kedua-duanya juga termasuk dalam kategori sembahyang sunat yang ada ditentukan waktunya oleh syarak. Jadi, bilakah waktu mengerjakan sembahyang sunat tarawih dan witir? Sembahyang sunat tarawih bermula sebaik saja seseorang itu selesai mengerjakan sembahyang fardu Isya. Namun, ia lebih baik dikerjakan setelah mengerjakan sembahyang sunat ba'diyah Isya. Kerana sembahyang sunat ba'diyah Isya hukumnya juga adalah sunat muakkadah. Waktu sembahyang sunat tarawih ini berkekalan sehingga terbit fajar shadiq. Demikian juga auda penonton, menurut pendapat yang sahih, waktu sembahyang witir ia juga bermula setelah seseorang itu selesai mengerjakan sembahyang fardu Isya dan berkekalan waktunya sehingga terbit fajar shadiq. Jadi, dari penjelasan mengenai waktu mengerjakan sembahyang sunat tarawih dan witir ini, dapat kita fahami bahawa antara syarat mengerjakan sembahyang sunat tarawih dan witir ialah setelah selesai mengerjakan sembahyang fardu Isya. Kerana waktunya hanya bermula setelah seseorang itu selesai mengerjakan sembahyang fardu Isya dan bukan semata-mata dengan masuk waktu Isya. Oleh yang demikian, auda penonton, adalah tidak sah sembahyang sunat tarawih dan witir jika seseorang mengerjakannya sebelum dia menunaikan sembahyang fardu Isya, sama ada dengan sengaja atau terlupa. Auda penonton, kita ni berbalik kepada persoalan tadi, iaitu adakah boleh mengqada sembahyang sunat tarawih dan witir? Menurut pendapat Al-Azhar, dalam mazhab Asy-Syafi'i, semua sembahyang sunat yang ada ditentukan waktunya oleh syarak adalah sunat untuk diqada, sekalipun seseorang itu di dalam pelayaran. Salah satu dalil bagi ketetapan ini ialah sebuah hadis
riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Rawahu Muslim. Maksudnya, sesiapa yang terlupa mengerjakan sembahyang, maka hendaklah dia mengerjakannya, iaitu sembahyang itu secara qada, apabila dia teringat akannya setelah luput waktunya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, sembahyang yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah umum, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang ditentukan waktunya oleh syarak, seperti sembahyang sunat rawatib, tarawih, witir dan sebagainya. Oleh yang demikian, hadis ini selain menjadi dalil bagi kewajipan mengqada sembahyang fardu yang luput, ia juga menjadi dalil bagi hukum sunat mengqada sembahyang-sembahyang sunat yang ditentukan waktunya oleh syarak. Jadi ada penonton, bilakah waktu mengqada sembahyang sunat tarawih dan witir? Menurut pendapat Al-Azhar dalam mazhab Asy-Syafi'i, mengqada sembahyang sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat boleh dikerjakan pada bila-bila masa, sekalipun pada waktu-waktu ditegah mengerjakan sembahyang sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diriwayatkan pernah mengqada sembahyang sunat ba'diyah zuhur selepas sembahyang fardu asar. Sedangkan waktu selepas fardu asar itu adalah antara waktu yang ditegah mengerjakan sembahyang sunat. Jadi, sembahyang-sembahyang malam seperti sembahyang fardu maghrib, Aisyah, sembahyang sunat tarawih atau witir dan lain-lainnya tidak disyaratkan untuk diqada pada waktu malam. Malah, ia boleh diqada pada waktu siang. Macam itu juga sembahyang-sembahyang yang pada asalnya disyariatkan untuk ditunaikan pada waktu siang adalah boleh diqada pada waktu malam. Maka, auda penonton, mengqada sembahyang sunat tarawih dan witir boleh dikerjakan pada bila-bila masa, sama ada pada hari yang sama atau pada hari-hari selepasnya, walaupun di luar bulan Ramadan. Dan ia boleh diqada pada waktu siang atau malam, sama ada secara berjemaah atau secara bersendirian. Walau bagaimanapun, auda penonton, perlu diingat, sembahyang sunat tarawih dan witir tidak sah dikerjakan oleh seseorang melainkan setelah dia mengerjakan sembahyang fardu Aisyah. Kerana waktu kedua-dua sembahyang tersebut adalah selepas mengerjakan sembahyang fardu Aisyah dan hanya boleh dikerjakan setelah mengerjakan sembahyang fardu Aisyah. Hal ini juga sama halnya dalam perkara qada. Oleh itu, menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'i, sekiranya seseorang itu terluput sembahyang fardu Aisyah, sembahyang sunat tarawih dan witir, hendaklah dia mengqada dahulu sembahyang fardu Aisyah. Kemudian barulah dia mengqada sembahyang sunat tarawih dan witir. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, pendapat Al-Aujah, iaitu yang lebih dicenderungi, ialah tidak harus mendahulukan sembahyang-sembahyang sunat dari sembahyang fardu sama ada qada ataupun tunai. Auda penonton, sembahyang sunat tarawih dan witir yang dikerjakan secara berjamaah atau seorang diri pada malam-malam bulan Ramadan dikerjakan secara jahar, iaitu membaca bacaan sembahyang dengan suara yang nyaring. Bagaimana pula cara bacaan sembahyang sunat tarawih dan witir sekiranya dikerjakan secara qada? Menurut para ulama mazhab Asy-Syafi'i, bagi sembahyang qada, sama ada sembahyang qada fardu ataupun sunat, cara bacaan dari segi israr, iaitu dengan suara perlahan, dan jahar, iaitu dengan suara yang nyaring,
adalah tertakluk kepada waktu sembahyang qada itu dikerjakan dan bukan mengikut cara bacaan yang dituntut semasa ia dikerjakan secara tunai. Oleh yang demikian, ada penonton, sekiranya sembahyang qada itu dikerjakan pada waktu siang, iaitu dari waktu terbit matahari hingga terbenam matahari, maka sunat dikerjakan secara israr, iaitu dengan suara perlahan. Manakala sekiranya sembahyang qada itu dikerjakan pada waktu malam, iaitu setelah terbenam matahari sehingga terbit matahari, maka sunat dikerjakan secara jahar, iaitu dengan suara yang nyaring. Ada penonton, demikian tadi penjelasan mengenai hukum mengqada sembahyang sunat tarawih dan witir serta permasalahan yang berhubung kait dengannya. Oleh itu, ada penonton, sekiranya terluput sembahyang sunat tarawih dan witir, jangan biarkan ia terlepas begitu saja kerana ia masih boleh diqada. Untuk akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا